Dan kita masih belum selesai membahaskan berkenaan dosa besar yang ketiga, iaitu sihir. Begitu juga ada dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan dalam banyak kitab-kitab hadis, antaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Ada meriwayatkan satu hadis Nabi SAW ada mengajarkan satu doa. Doa itu dijadikan perlindungan daripada syaitan dan daripada segala macam-macam musibah dan bala. Para sahabat pun mula mengajarkan kepada anak-anak mereka dan mereka sendiri pun mengamalkan doa tersebut. Tapi bila sampai dekat anak-anak kecil yang tak erti membaca ni, mereka nak buat macam mana? Mereka ni tak erti baca, tak erti bercakap pun, baby-baby kecil-kecil tu, ataupun yang baru umur 2-3 tahun ni, tak boleh nak ajak doa-doa macam tu. Cakap pun tak apa nak terus. Maka apa para sahabat Nabi buat? Mereka menulis doa tadi di atas sekeping kertas. Di atas sekeping kertas, dan mereka gulung dan dijahit dengan kulit. Lalu dijadikan tali dan diikat kepada anak-anak mereka. Perkara itu diketahui oleh Rasulullah dan Rasulullah membiarkan ia. Sedangkan itu pada zahirnya kalau kita nampak macam tangkal. Jadi Nabi SAW tidak mengharamkan, tidak menyalahkan, tidak mengatakan itu syirik dan sebagainya. Maka diamnya Nabi SAW atas perkara tersebut menunjukkan ianya harus. Nabawi dengan pelita-pelita, beliau telah mengarahkan Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu untuk memasang pelita. Itulah kali pertama Masjid Nabawi diberikan cahaya fizikal daripada api. Jadi kita ni, walaupun zaman kita dah tak ada orang munafik, tapi munafik sifat masih ada. Maka para sahabat Nabi selalu menangis kepada Allah supaya mereka itu tidak digolongkan dalam golongan munafik, sama ada secara terang-terangan ataupun secara khafi, secara tidak langsung. Maka mereka menangis-nangis pada Allah, janganlah jadikan kami, janganlah matikan kami sebagai orang munafik. Maka para sahabat Nabi sentiasa mengelakkan diri mereka menjadi seperti orang munafik ataupun bersamaan dengan ciri-ciri orang munafik seperti yang disebutkan dalam hadis. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri taufik hidayah kepada kita untuk sampai ke masjid ketika kebanyakan mata sedang sedap diulit mimpi, dan semata-mata kerana pilihan Allah. Allah Ta'ala juga dudukkan kita dalam kuliah pada pagi ini. Jadi kita dalam masjid, jangan kita lupa niat i'tikaf. Baik, kita di muka surat 16 kitab Al-Kabair yang menghimpunkan 70 dosa-dosa besar. Dan kita masih belum selesai membahaskan berkenaan dosa besar yang ketiga, iaitu sihir. Hari itu saya berhenti sampai dekat muka surat 16, hadis Ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah asy-syirik. Jampi-jampi, tangkal-tangkal dan sihir pengasih ialah perbuatan syirik. Seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ini, jampi-jampi, tangkal-tangkal dan sihir pengasih, ataupun apa orang kata jampi-jampi pengasih ni, bila Nabi SAW sebut syirik di situ, ianya bersifat khusus, bukan umum. Khusus maknanya jampi-jampi yang diharamkan dalam Islam sahaja yang syirik, tangkal-tangkal yang diharamkan sahaja yang syirik. Dan begitu jugalah ilmu pengasih yang haram sahaja termasuk dalam perbuatan syirik. Manakala jampi-jampi yang dibenarkan dalam agama kita tidaklah syirik, tangkal-tangkal juga yang dibenarkan dalam agama tidaklah syirik, dan ilmu pengasih yang dibenarkan dalam agama tidaklah syirik. Jampi-jampi yang dibenarkan dalam agama telah saya terangkan sebelum ini. Bila mana kita sebut jampi dalam bahasa Arab menggunakan perkataan ruqa,
Daripada perkataan ruqa tu datang perkataan ruqyah. Ruqyah inilah yang digunakan oleh perawat-perawat Islam pada hari ini. Bila ada orang kerasukan, ada masalah sihir, ada masalah kena gangguan jin dan sebagainya, kita akan bawa ke pusat-pusat perubatan Islam yang mana mereka akan melakukan ruqa ataupun ruqyah, yang mana kita terjemahkan sebagai jampi, sama seperti dalam hadis ni, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirik. Jadi adakah pengamal-pengamal perubatan Islam yang menjampi kita kerana kita ada masalah jin, itu termasuk syirik? Itulah jampi-jampi yang dibenarkan. Jampi-jampi yang dibenarkan, kata ulama, ialah jampi-jampi yang berasal daripada Al-Quran, hadis, dan juga jampi-jampi yang tidak mengandungi perkataan-perkataan syirik di dalamnya. Termasuklah jampi-jampi di dalam bahasa Melayu sekalipun, asalkan dalamnya tidak mengandungi perkataan-perkataan yang syirik kepada Allah, menyeru benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu barulah syirik. Tapi kalau tidak ada, tidak syirik. Begitu juga tangkal-tangkal, ada tangkal yang syirik dan ada tangkal yang dibenarkan dalam agama. Saya dah bagi contoh dalam kuliah yang sebelum ni, bahawasanya para sahabat Nabi juga menjadikan rambut Rasulullah SAW sebagai tangkal. Antaranya kisah Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, yang mana beliau menyelitkan rambut baginda Nabi SAW di kepiah dia dan diikat dengan serban. Itu dijadikan tangkal. Tapi kita kena faham, tangkal yang diharamkan dalam agama itu ialah kita meyakini objek tersebut mempunyai kuasa. Tetapi kalau kita tidak meyakini objek tersebut mempunyai kuasa dan sekadar mengambil barakah daripadanya, yang mana kuasa semuanya daripada Allah, maka itu tidak syirik. Seperti mana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka bukannya pakai rambut di serban tu bukanlah kerana meyakini rambut tu ada kuasa, tapi kerana mereka mengetahui rambut itu dimiliki oleh junjungan teragung yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bertawassul dan bertabarruk dengan rambut tersebut. Dia ambil berkat, itu dipanggil tabarruk, mengambil berkat. Mengambil berkat. Jadi walaupun pada zahirnya nampak seperti mengamalkan tangkal, tapi tidaklah syirik. Tidaklah termasuk dalam tangkal yang syirik. Begitu juga ada dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan dalam banyak kitab-kitab hadis, antaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Ada meriwayatkan satu hadis Nabi SAW ada mengajarkan satu doa. Doa itu dijadikan perlindungan daripada syaitan dan daripada segala macam-macam musibah dan bala. Maka para sahabat pun mula mengajarkan kepada anak-anak mereka dan mereka sendiri pun mengamalkan doa tersebut. Tapi bila sampai dekat anak-anak kecil yang tak erti membaca ni, mereka nak buat macam mana? Mereka ni tak erti baca, tak erti bercakap pun, baby-baby kecil-kecil tu, ataupun yang baru umur 2-3 tahun ni, tak boleh nak ajak doa-doa macam tu. Cakap pun tak apa nak terus. Maka apa para sahabat Nabi buat? Mereka menulis doa tadi di atas sekeping kertas. Di atas sekeping kertas, dan mereka gulung dan dijahit dengan kulit. Lalu dijadikan tali dan diikat kepada anak-anak mereka. Perkara itu diketahui oleh Rasulullah dan Rasulullah membiarkan ia. Sedangkan itu pada zahirnya kalau kita nampak macam tangkal. Jadi Nabi SAW tidak mengharamkan, tidak menyalahkan, tidak mengatakan itu syirik dan sebagainya. Maka diamnya Nabi SAW atas perkara tersebut menunjukkan ianya dibenarkan dalam agama. Maka para ulama pergi dalam menjelaskan hal ini, mereka pergi kepada hukum dengan teliti. Jadi kalau kita faham betul-betul masalah ni, dia ada hak boleh, ada hak tak boleh. Hak tak boleh tu, kita ada pakai benda-benda haram. Ada yang guna
guna apa, guna tulang, ada yang guna kuku, ada yang guna benda-benda yang diharamkan dalam agama, dijadikan tangkal, dijampi serapah, masukkan jin dalam tu, hak tu tangkal yang haram. Manakala tangkal yang dibenarkan diperbuat daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada doa-doa yang diajarkan oleh Rasul. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Baik. Tapi ada setengah ulama juga yang lebih berhati-hati. Mereka berhati-hati dan mereka mengatakan adalah lebih baik sekiranya kita menutup terus jalan ni, menutup terus jalan masalah-masalah tangkal ni. Mereka menggunakan satu kaedah dalam usul fiqh namanya sadduz zara'i. Sadduz zara'i ni ialah menutup jalan-jalan kemungkinan untuk orang melakukan perkara yang tak elok. Jadi mereka pun mengharamkan walaupun ianya berbentuk tulisan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Bukan kerana perbuatan itu haram, tapi kerana khawatir orang yang kurang ilmu tentang perkara ini akan melakukan hal yang haram dengan perkara tersebut. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan kalau nak beramal dengan benda-benda macam tu, ilmu dia tu kena mendalam. Dia perlu mendalami ilmu tauhid, dia perlu mendalami ilmu tangkal itu dengan sebenar-benar pendalaman. Ilmu tangkal ni yang dibenarkan dalam agama, dalam kitab menyebut ia sebagai ta'wiz. Ta'wiz, ada yang sebut ia sebagai wafaq, ataupun wifiq. Ulama-ulama Melayu dulu sangat terkenal dengan penulisan-penulisan tangkal yang menggunakan huruf-huruf Arab, menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Diletakkan dekat alang pintu, diletakkan dekat dalam baju, dijadikan rompi, dijadikan baju jaket bawa pergi perang. Di dalam muzium pun sampai sekarang ada baju perang orang zaman dulu-dulu, penuh dengan tulisan ayat Quran, alif lam mim ha mim la yunsurun. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditulis, diamalkan oleh pendekar pahlawan-pahlawan kita yang gugur syahid pada zaman dulu, yang mana satu orang boleh kalahkan sampai 10 orang, 15 orang dan sebagainya. Dan itu adalah ilmu tabarruk, mengambil barakah daripada ayat-ayat Al-Quran. Tapi macam yang saya bagi tahu, bagi orang yang betul-betul mendalami ilmu ini, yang tidak ada masalah tauhid akidah pada dirinya, maka ada ulama yang membenarkan untuk dia melakukan hal tersebut. Bahkan para sahabat Nabi juga mengamalkannya. Tapi memandangkan zaman sekarang, orang zaman sekarang ni dia punya tauhid pun tak berapa nak kukuh, sifat 20 pun tak khatam, tiba-tiba nak terus kepada ilmu-ilmu yang macam tu, dia akan menyebabkan kecelakaan yang besar. Dia akan menyebabkan salah faham yang besar. Dia akan menyebabkan salah guna dan sebagainya. Jadi beza orang dulu dengan orang kita zaman sekarang. Orang dulu dada penuh dengan ilmu. Sebab siang malam mereka dipenuhi dengan pengajian-pengajian. Mereka duduk dengan para ulama. Berbeza dengan orang zaman sekarang yang mana mereka lebih banyak duduk dengan handphone mereka berbanding dengan menuntut ilmu. Jadi nak diharapkan kebaikan ilmu itu kepada orang-orang awam pada zaman sekarang ni jadi satu benda yang macam orang kata apa, main dengan api lah. Kalau tak pandai main dengan api boleh terbakar rumah, tapi main dengan api tak salah. Kalau pandai bolehlah main. Sama juga macam orang main dengan ular. Main dengan ular ni kalau dia pakar tak apa, kalau dia tak pakar silap-silap ular tu patuk dia boleh mati. Jadi tak boleh nak hukum semua terus sebagai salah, dan tak boleh juga kata semuanya betul. Semuanya bersyarat. Semuanya bersyarat. Begitu juga dengan ilmu pengasih. Ilmu pengasih ada yang betul, ada yang tak betul. Tak betul menggunakan kalimah-kalimah sihir yang menyeru jin masuk ke dalam badan orang, bagi makan seseorang dengan sesuatu, jin masuk dalam badan dia. Maka kita ada jin pula dalam badan kita, menyebabkan jin dalam badan kita, dan jin dalam badan orang tu saling suka menyukai dan kita rasa suka kat dia. Bila diruqyah jin yang mangsa tadi tu, jin dalam tu dah keluar, tiba-tiba dia pun apa dah jadi kan, dia pun tak ingat dah pasal dia kahwin dengan orang ni, pasal dia suka dengan orang ni, pasal dia lari rumah ikut lelaki ni, dia pun dah lupa kan, sebab dia dah jadi tak apa betul bila jin masuk dalam badan dia. Itu ilmu pengasih yang salah. Ilmu pengasih yang betul pun ada juga, menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan digunakan untuk suami isteri, digunakan untuk suami isteri supaya saling sayang menyayangi, supaya mereka tidak bergaduh dan sebagainya, kan.
Ada zikir-zikir yang diajarkan para ulama, kan, baca sekian-sekian zikir, banyak-banyak untuk lembutkan hati, untuk lembutkan hati suami, lembutkan hati isteri, lembutkan hati anak-anak. Tu pun ilmu pengasih juga. Ilmu pengasih juga tu. Kan kadang orang dulu-dulu dia bawa ayat pergi dekat ustaz-ustaz, tolong baca ayat sikit, tolong baca sikit kat ayat ni. Anak ni keras hati, tak mau dengar cakap. Kan? Bagi ayat, buat ayat lagi lembut sikit hati, bagi terang sikit hati. Bacalah ayat-ayat Quran tertentu yang mana tujuan dia untuk melembutkan hati, balik bagi minum anak jadi elok. Kalau dak keluar senja tak mau balik, malam tak mau balik, kan? Balik pun cakap lebih kurang dengan kita, keli dengan kita. Lepas bagi minum ayat terang hati, alhamdulillah. Itu pun ilmu pengasih juga. Tapi ilmu pengasih yang dibenarkan menggunakan ayat-ayat Quran. Jadi itu semua semakin lama semakin tenggelam. Dah tak ramai orang yang boleh melakukannya. Baik. Jadi kembali kepada kitab, kalimah at-tiwalah ialah sejenis sihir untuk menjadikan isteri sayang kepada suaminya. Manakala kalimah at-tamimah pula ialah tangkal yang dipercayai boleh menghalang kejahatan ain. Ain tu ialah pandangan mata yang tajam. Disebut dalam hadis bahawa kita ni bila kita memandang seseorang dengan hasad, dengan perasaan benci, tak suka, maka dia ada satu serupa macam aura hitam masuk kepada orang yang kita tengok dengan tajam tersebut, dan akan menyebabkan dia jatuh sakit. Bahkan di zaman Rasulullah berlaku sampai orang tu jadi macam lumpuh dan nak mati dah. Rupa-rupanya laki yang mangsa tu, dia ni handsome sangat. Jadi ada sahabat yang lain cemburu dengan dia punya handsome-nya tu, menyebabkan dia telah orang kata jatuh sakit. Baik. Jadi cara nak berubat orang tu antaranya ialah bagi mandi, ayak mandi, bekas mandi orang tu dimandikan pula kepada orang satu lagi tu, yang mangsa tu, ataupun ayak wuduk dia, kan, tadah, lepas tu bagi mandi dekat orang yang menjadi mangsa. Itu ain. Ain tu ialah pandangan mata yang tajam. Ada yang kata ianya adalah sebahagian daripada sihir. Ada pula yang kata ianya bukanlah sihir, tetapi ada bantuan jin di dalamnya. Sebab kita ada hasad, dan jin dia suka kepada sifat-sifat hasad ni, sifat-sifat yang tak elok ni, maka dia membantu kita, orang yang hasad tadi tu, bantu menyerang orang yang dia hasad tersebut. Tengok dengan perasaan yang hasad dia akan ni. Jadi antara yang disebutkan para ulama untuk mengelakkan ain itu berlaku, kadang dia berlaku secara tak sengaja. Kita tengok terlintas dalam hati kita rasa cemburu dekat dia. Sekali orang tu terkena ain. Kita bukan nak bagi dia sakit ke apa ke, tapi kadang-kadang terlintas hati ni, dia sentiasa berubah. Hati ni sentiasa bergerak 24 jam. Tengok orang tu macam-macam sangkaan kita. Maka salah satu cara yang disebutkan para ulama ialah apabila kita melihat sesuatu yang ta'ajub, yang menyebabkan kita rasa hebat, kan? Kita rasa dahsyatnya orang ni, hebatnya orang ni, handsomenya orang tu, dia pakai kereta mahal, yang ni rumah dia banglo besar, anak dia comelnya. Bila main sesuatu yang mengkagumkan kita, terus kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, kan, subhanallah ke, masya-Allah taala ke. Masa saya mengaji di Jordan dulu, orang-orang Arab ni, setiap kereta mereka ada stiker dekat belakang kereta mereka tu, ada stiker kecil ditulis Masya Allah. Stiker tu dijual di mana-mana, dan setiap orang Arab akan lekat stiker tu dekat belakang kereta mereka. Dia lekat dekat jenama kereta tu. Kalau macam kata Myvi, kan ada tulis Myvi tu, kan, atas tu dia letak Masya Allah. Mula saya pun pelik, anggap tu satu adat budaya lah. Bila tanya orang sana, bila tanya pensyarah di sana, dia kata itu adalah usaha untuk mengelakkan ain. Sebab bila jam ke apa ke, orang hak belakang duk tengok kereta depan. Sekali dia tengok kereta hang lagi mahal pada kereta aku, dia cemburu, menyebabkan kereta tu sekali aksiden. Tu kepercayaan mereka, dan kepercayaan tu berdasarkan hadis. Dan memang banyak pula berlaku yang tak lekat stiker tu,
kebetulan lah, memang dia berlaku aksiden pada dia, menyebabkan orang semakin percaya kepada perkara ini. Dan salah ke percaya benda tu? Tak salah, sebab memang disebut dalam hadis tentang penyakit cemburu ni, yang mana dia membawa musibah kepada orang yang dia cemburu dan dia melihat kepada orang tersebut. Yang tu kita panggil sebagai penyakit ain, dia melihat dengan mata. Ketahuilah bahawa banyak dosa besar, bahkan kebanyakannya kecuali sedikit tidak diketahui oleh ramai umat Islam tentang keharamannya, serta tegahan dan ancaman buruk tentangnya tidak sampai kepada mereka. Maka kategori manusia ini terdapat penelitian. Seorang yang alim tidak boleh menghukum orang yang jahil secara tergesa-gesa. Sebaliknya perlulah berlembut dengannya dan mengajarkan kepadanya ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Tambahan pula, jika orang jahil itu masih baru memeluk Islam setelah membesar di negara bukan Islam yang jauh, kemudian ditawan dan dibawa ke negara Islam, dia umpama orang berbangsa Turki ataupun Kurj yang musyrik serta tidak pandai berbahasa Arab. Jadi Imam Zahabi bagi tahu ada banyak ilmu-ilmu sihir yang tersebar di dalam masyarakat, tetapi masyarakat tidak tahu ianya sihir. Kalau dia tahu itu sihir sekalipun, dia tak tahu kata dosa itu membawa kepada menggugurkan iman, menggugurkan syahadah, jadi murtad. Ramai yang tak tahu. Orang ingat dia hanyalah haram seperti minum arak, mencuri, dan sebagainya. Dia anggap itu dosa-dosa biasa saja. Kalau kita ni santau orang, itu adalah sihir, dan dosanya itu telah menggugurkan dia daripada Islam. Jadi orang-orang yang mengamalkan sihir ni, dia tak boleh dianggap sebagai orang Islam kecuali kalau dia bertaubat dan bersyahadah semula. Masalah besar kalau murtad ni, masalah besar kan? Sebab kadang kita tak tahu dia zahir dia ialah dia mai semayang apa semua, tapi di rumah dia duk buat santau orang ni santau orang tu, menyebabkan dia terkeluar daripada Islam, dan matinya itu mati bukan Islam. Macam mana dengan pengkebumian dia, macam mana dengan akad nikah dia, macam mana dengan masalah harta warisan, macam mana dengan masalah sembelihan. Kalau dia sembelih menatang, kita boleh makan tak boleh makan. Nah, kalau kita tak tahu tak apa, tapi kalau kita tahu, kena elok. Bini dia dah terpisah daripada laki dia sebab laki dia tu dah murtad, dah terkeluar daripada agama. Jadi macam mana dengan masalah ni? Jadi Imam Zahabi bagi tahu orang-orang alim perlu menerangkan kepada masyarakat. Jangan terus menghukum, tapi terangkan kepada masyarakat perkara-perkara sihir ini boleh mengeluarkan seseorang itu daripada agamanya. Syirik, dia melakukan syirik, dan syirik itu gugur dia punya akidah dia. Pemerintah Turki membelinya dalam keadaan dia tidak tahu. Ini dibagi perumpamaan. Orang Turki membelinya dalam keadaan dia tidak tahu dan faham tentang Islam. Dengan penuh kesungguhan dia pun mampu melafazkan dua kalimah syahadah jika dia memahami bahasa Arab sehingga dapat mengetahui maksud dua kalimah syahadah setelah beberapa hari. Alangkah untungnya. Kemudian kadang-kadang dia menunaikan solat dan kadang-kadang meninggalkannya. Begitu juga dia mungkin boleh baca surah Fatihah dengan baik jika gurunya mempunyai ilmu agama. Tetapi jika keadaan gurunya sama sepertinya, maka dari mana si jahil ini boleh mengetahui tentang syariat Islam, dosa-dosa besar dan keperluan untuk menjauhinya serta kewajipan dan tuntutan pelaksanaannya? Jika orang ini telah diperkenalkan dengan dosa-dosa besar yang membinasakan dan diberi ingatan supaya menjauhinya, serta diperkenalkan pula dengan amalan fardu lalu berpegang dengannya, maka dialah orang yang berbahagia. Jika ada yang berkata si jahil tadi bersikap cuai kerana tidak bertanya tentang perkara yang wajib ke atasnya, maka kenyataan ini dijawab, ini sahajalah perkara yang bermain di fikirannya. Dia tidak merasakan bahawa bertanya kepada orang yang mengetahui tentang semua itu ialah satu kewajipan baginya. Sesiapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, dia tidak akan beroleh cahaya. Oleh itu seseorang tidak dikira berdosa melainkan selepas tahu dan dibentangkan hujah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha lembut terhadap para hambanya serta balas kasihan kepada mereka. Allah Ta'ala firman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan kepadanya apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kalau seorang tu dia jahil tentang hukum hakam, apa yang disebutkan, dan dia pun bukanlah berada dalam suasana orang kata yang Islamik, dia kadang solat, kadang tak solat, dia Islam secara keturunan saja, dan tiba-tiba dia melakukan hal-hal sihir dan sebagainya, maka Imam Zahabi kata tak boleh terus menghukum dia, tak boleh terus menghukum dia. Sebaliknya perlu menerangkan kepadanya tentang hukum ini,
dan sekiranya dia masih melakukannya selepas itu, barulah dibawa ke muka pengadilan. Tapi sekiranya dia bertaubat, maka dialah orang yang beruntung. Kalau dia tidak bertaubat, maka boleh hukum dia. Tapi kalau dia bertaubat, dosa yang pertama yang beramal sihir pada mula-mula dulu kerana tidak tahu, kerana jahil, kerana menganggap ianya tidaklah sampai menggugurkan iman dan sebagainya, kata Imam Zahabi, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang melainkan kami hantar kepadanya seorang rasul untuk menerangkan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi Allah Taala tidak akan azab orang yang tak tahu, tapi setelah diberitahu dan dia masih lagi buat, maka barulah Allah Taala akan azab dia. Dulu ada sebilangan sahabat besar yang tinggal di Habsyah. Dalam masa yang sama turunlah perintah dan larangan ke atas Nabi SAW. Namun larangan tersebut tidak sampai kepada mereka melainkan selepas beberapa bulan. Maka mereka dimaafkan dalam tempoh beberapa bulan itu kerana tidak tahu, sehinggalah dalilnya sampai kepada mereka. Begitu jugalah keadaan orang yang tidak tahu, dia dimaafkan kerana jahil sehinggalah dia mendengar nas. Wallahu a'lam. Sebab dia pun tahu, Imam Zahabi ni pun tahu masalah sihir ni memang tersebar dalam masyarakat dengan laju. Sebab benda magic ni kita orang suka daripada jauh boleh susahkan orang, sakitkan orang dan tak kena tindakan undang-undang. Kalau kita ni pergi pukul penampak orang ataupun ambil pisau lukakan orang, kena tangkap polis, masuk mahkamah apa semua. Tapi kalau kita santai orang daripada jauh, siapa nak tangkap kita? Kalau lah polis tangkap sekalipun, dia nak dakwa atas apa? Tak ada section yang kata kita ni bersalah sebab menyerang orang daripada jarak jauh. Tak boleh dihukum. Kan? Jadi orang suka, memang tersebar dengan mudah ilmu-ilmu yang macam ni. Jadi perlu diterangkan lagi dan lagi di dalam majlis-majlis kuliah, di TV, di radio, dan juga saling mengingatkan kita kepada orang-orang yang kita tahu mengamalkan benda-benda macam ni, maka sampailah ilmu kepadanya dan mudah-mudahan berhentilah segala ilmu-ilmu yang tak betul ini. Dosa besar yang seterusnya, meninggalkan solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan yang mencuaikan solat dan menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Mereka itu akan masuk syurga dan tidak akan dizalimi sama sekali. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kecelakaan besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ahli syurga bertanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami ini tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan solat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang dipegang, ni sabda Nabi, hadis ni, perjanjian yang dipegang antara kita dengan mereka golongan munafik ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah. Baginda bersabda lagi, man fatathu salatul asr habita amaluh. Sesiapa yang meninggalkan solat asar, sia-sialah amalannya. Baginda juga bersabda, bainal abadi wa bainasy syirk tarkus salah. Sempadan di antara seorang hamba dengan syirik ialah meninggalkan solat. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Sesiapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka terputuslah perlindungan Allah ke atasnya. Makhul, imam satu orang ulama juga meriwayatkan hadis ini daripada Abu Zar, namun tidak berjumpa dengannya.
Dalam hadis ini Makhul meriwayatkan daripada Ummu Aiman namun tidak mendengar hadis daripadanya seperti yang diberitahu oleh Baihaqi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada tempat dalam agama bagi orang yang meninggalkan solat. Ayyub al-Sakhtiyani pun mengatakan sedemikian. Al-Jariri meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghaira salah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandangan bahawa tidak ada amalan yang dikira sebagai kufur apabila ditinggalkan selain daripada solat. Ya? Tidak ada amalan yang dikira sebagai kufur apabila ditinggalkan selain daripada solat. Mana kata kalau amalan-amalan yang lain, puasa, zakat, haji, kalau meninggalkan ia tidaklah sampai kufur, tapi meninggalkan solat boleh menjadi kufur katanya. Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dalam Al-Mustadrak dan At-Tirmizi meriwayatkan tanpa menyebut nama Abu Hurairah. Ibnu Hazm berkata tidak ada dosa yang lebih besar selepas syirik selain dosa meninggalkan solat sehingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Meninggalkan solat sama besar dosanya seperti membunuh seorang mukmin. Hammam meriwayatkan Qatadah memberitahu kami daripada Al-Hasan daripada Huraib bin Qabishah, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Amalan pertama seorang hamba yang akan dihisap pada hari kiamat nanti ialah solatnya. Jika baik solatnya maka dia berjaya, jika rosak solatnya maka dia rugi dan celaka. At-Tirmizi menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Dalam hadis yang lain baginda SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dan mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan semua itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku, yakni terhalang daripada diperangi oleh Nabi, kecuali perkara-perkara yang termasuk dalam hak agama Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah pada perkara-perkara yang mereka sembunyikan. Baik, ada lagi hadis-hadis yang lain, sekali kita sambung. Saya nak huraikan sikit beberapa perkara. Pertama sekali, muka surat 19, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat ni menarik perhatian saya sebab dalam ni Allah Ta'ala menyatakan wail, kecelakaan. Setengah ulama kata wail ini ialah nama neraka, neraka wail lil musallin, untuk orang yang bersolat. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitulah mereka-mereka yang solatnya sahun, iaitu sahun tu maksudnya lalai. Baik, kalau kita ni faham maksud lalai solat tu apa, kita akan cakap apa, lalai dalam solat ni apa, macam dia tak khusyuk lah. Kalau kita faham kat sini tak khusyuk dalam solat itu ialah orang yang lalai dalam solat dan menyebabkan dia masuk neraka wail, bermakna tak ada seorang pun yang masuk dalam syurga Allah. Kita semua masuk neraka. Kan? Ada ke orang yang solat khusyuk? Ada ke orang yang solat khusyuk? Dalam hidup dia sekali dua ataupun 2-3 kali sajalah boleh sembahyang khusyuk ni. Kebanyakan kita ni, majoriti kita ni sembahyang tak khusyuk. Kalau khusyuk pun, habis-habis khusyuk boleh sampai 70% ataupun 80% lah paling tinggi. Mesti ada terlintas benda-benda lain selama kita solat tu. Kan? Sekali nak makan apa, sakit perut lah pula, tadi kunci letak di mana. Mesti ada benda dalam fikiran kita. Macam mana nak dapat 100% solat khusyuk? Nak dapat 100% solat khusyuk ni macam mana? Bahkan sahabat-sahabat Nabi juga diriwayatkan dalam hadis bahawa mereka juga pernah tidak khusyuk dalam solat. Ada satu orang sahabat ni,
dia semayang sunat di dalam kebun dia. Tengah duk semayang sunat, tiba-tiba dia nampak ada burung masuk dalam kebun dia, dan burung tu duk pusing dalam kebun dia mencari jalan keluar, tak jumpa jalan keluar. Sampaikan sahabat tadi tu terikut-ikut apa nama burung tadi tu, sehingga kan dia terlupa pada bacaan dia, terlupa ayat Quran apa dia baca tadi. Dia punyalah sedih. Lepas semayang dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya infakkan, saya bagi sumbangan seluruh kebun saya ni kepada Islam. Tuan ambil ni geran dia. Dia bagi geran dekat Rasulullah, ambil ni satu kebun ni saya bagi kepada agama Allah. Saya infakkan, saya masukkan dalam Baitul Mal. Beli apa, jual lah apa, usahakanlah kebun ni, jual hasil dia dan gunakanlah untuk bantu umat Islam, untuk jihad ke, untuk zakat ke, untuk bagi orang miskin makan ke apa ke. Bila ditanya kenapa, dia kata, saya semayang dalam kebun dan ada burung terperangkap, saya jadi lupa kepada bacaan saya. Jadi kebun ini telah mendatangkan musibah kepada saya. Dia telah menyebabkan solat khusyuk saya telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna para sahabat Nabi ni semayang sentiasa khusyuk. Tiba-tiba kerana kebun punya pasal menyebabkan khusyuk dia hilang, dia begitu sedih seperti kehilangan anak, seperti kehilangan apa yang kita sayang dalam dunia ni, rumah, harta, apa semua. Maka dia pun rasa sangat sedih dan dia rasa sangat bersalah kepada Allah. Maka dia bagi terus kebun tu, nak menggantikan, tolonglah jangan tarik balik semayang khusyuk ni daripada aku. Ni kebun yang aku bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembalikanlah khusyuk kepada aku. Tu baru betul orang khusyuk. Takkanlah syurga ni untuk sahabat Nabi ya, betul kita nak tak di mana, kan? Fawailul lil musallin, celaka dan neraka wail bagi orang yang solat, iaitu mereka yang lalai dengan solatnya. Maka perlu kepada tafsir ayat ini, perlu kepada tafsir. Bila kita baca, kita faham kata tak khusyuk mana kata masuk neraka. Tak, salah tafsiran tersebut. Sebenarnya ayat ini bukan untuk orang yang tidak khusyuk dalam solat, kerana Allah Ta'ala tahu tidak kebanyakan kita ni tidak khusyuk dalam solat. Takkanlah semua yang solat nak masuk neraka, yang tak solat masuk neraka, yang solat masuk neraka. Lah syurga kosong, kan? Buat syurga besar-besar tapi tak ada orang nak masuk, semua masuk neraka. Jadi salah kalau kita memahami tidak khusyuk dalam solat itu sebagai penyebab masuk neraka. Bukan. Dalam tafsir menyebutkan an solatihim sahun ini lalai dengan solat, bukan lalai dalam solat. Sebab dia menggunakan huruf jar yang menggunakan lafaz an di situ. Itu kita panggil huruf jar dalam ilmu nahwu. An di situ maksudnya dengan. Dengan. Orang yang lalai dengan solatnya. Huruf jar ni dia ada fi, ala, an, ba, banyak lagi lah dia punya huruf jar, ada lebih kurang 14 lebih kurang dalam ilmu nahwu. Baik. Kalau kita tengok satu lagi surah Al-Mu'minun, dalam surah tu Allah Ta'ala kata apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul? Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Kenapa mereka berjaya? And alladzina hum, iaitu mereka fi, di dalam salatihim, solat mereka, khashi'un, khusyuk. Cuba kita tengok lafaz yang Allah Ta'ala guna, huruf jar yang Allah guna di situ ialah fi. Orang yang berjaya itu ialah orang beriman, iaitu mereka yang di dalam solatnya khusyuk. Untuk khusyuk Allah Ta'ala menggunakan fi, di dalam solatnya khusyuk. Maka tidak khusyuk juga perlu menggunakan fi, perlu menggunakan dalam.
Jadi kalaulah yang dimaknakan dengan orang tak khusyuk itu masuk neraka, maka ayat alladzina hum an solatihim sahun ni salah. Alladzina hum fi solatihim sahun yang betul. Faham tak apa saya cakap? Faham kot no? Nah, sepatutnya menggunakan fi di dalam, tapi Allah Ta'ala tak guna fi, Allah Ta'ala guna an. Maka dalam tafsir menyebutkan an solatihim sahun itu ialah mereka yang lalai dengan solatnya, merujuk kepada mereka yang meninggalkan solatnya. Orang yang tak semayang lah. Nah, itu tafsir dia. Orang yang tak semayang, orang yang semayang tak semayang, dia lalai dengan solatnya, bukan lalai dalam solatnya. Nah, jadi orang yang lalai dengan solat dia tak ambil berat tentang semayang dia, kan? Apa ni, pagi-pagi sibuk nak pergi kerja apa semua, subuh dulu sibuk. Tu orang yang lalai dengan solatnya. Tinggalkan solat secara sengaja nak ligan pergi kerja punya pasal, kan? Tinggalkan solat dia pasal apa? Tengah duk meniaga pasal malam pukul 7 masuk bank dah, kan? Orang pun ramai time tu jugalah, time maghrib lah ramai orang pergi pasal malam, punya duk kaluk layan customer apa semua, tiba-tiba lagi 5 minit nak masuk isyak dah, tak semayang lagi ni. Allah Akbar, macam mana nak buat ni? Orang tengah duk ramai. Tak apalah, sat lagi qada lah. Qada. Itulah alladzina hum an solatihim sahun, orang yang lalai dengan solatnya. Nah, jadi orang yang disediakan neraka wail ini ialah mereka yang meninggalkan solat, yang tak peduli tentang semayang, dia lalai dengan solat dia, bukan orang yang tak khusyuk. Nah, orang yang tak khusyuk ni adalah orang yang solatnya tidak sempurna, tidak dapat markah penuh. Ada dalam hadis Nabi bagi tahu setiap solat kita ni diberi markah, kan? 1, 10, 50, 60 sampai 100 lah markah dia. Ada orang dapat 90, ada orang dapat 80, ada orang dapat 70, ada orang tak dapat apa langsung. Yang tak dapat apa langsung ni, dia punya solat dia umpama kain buruk dan akan dicampak balik ke muka dia dan kelepek kat muka dia satu. Nah, kenapa? Kerana dia solat dalam keadaan betul-betul tak khusyuk macam kita cakap tadi lah. Tapi kalau macam kita berusaha untuk khusyuk, tiba-tiba teringat juga benda lain, kita usaha, kita tarik balik kita punya perhatian, fokus kita kepada Al-Quran, kita dengar bacaan imam, cuba memahami, cuba menghayati, tiba-tiba ada juga fikiran-fikiran lain yang melayang, tarik balik, berusaha kita untuk khusyuk, maka mungkin markah kita 80, mungkin markah kita 90. Maka untuk orang yang macam ni, Nabi SAW bagi tahu, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat cek dia punya sembahyang sunat ada tak? Cek ada. Semayang qabliyah ada. Semayang ba'diyah ada. Semayang ni lah yang akan top up. Semayang ni lah yang akan mentaslih, mentajmil, mentahsin, mencantikkan solat fardu dia yang cacat celah tu. 20 markah tak cukup. 80% dah khusyuk ni, tiba-tiba 20% duk teringat benda lain. Maka itu digantikan dengan semayang sunat. Jadi kita lazimkan semayang sunat qabliyah ba'diyah, dipanggil solat rawatib. Yang tu jangan tinggal. Nah, lagi-lagi kita ni memang dah mai di masjid, alhamdulillah. Kalau di rumah mungkin berat, takat buat fardu ya, kan? Masuk maghrib semayang fardu 3 rakaat, lepas tu nak buat ba'diyah tu berat. Tapi kalau di masjid, Allah Ta'ala ni lembutkan hati kita dengan suasana masjid. Lagi-lagi bila semua orang bangun buat ba'diyah, kita pun bangun buat ba'diyah. Dia ikut suasana. Bagus kita duduk di masjid dan budayakan ba'diyah dan qabliyah ni, semayang rawatib itu, kerana ia sangat bermanfaat untuk kita yang kita sedia maklum semayang tak berapa nak khusyuk. Jadi semayang tak khusyuk bukan dicampak masuk dalam neraka, tapi Allah Ta'ala akan cari solat semayang-semayang sunat kita untuk markah penuhkan setiap semayang kita. Jadi kalau boleh setiap solat kita itu ada ba'diyah atau qabliyahnya, bergantung kepada jenis solat. Kalau solat subuh kita ada qabliyah, kalau semayang zuhur kita ada qabliyah dan ba'diyah, kalau semayang asar kita ada qabliyah, kalau maghrib ada qabliyah ba'diyah, dan isyak juga ada qabliyah dan ba'diyah. Dia semayang 2 rakaat selepas semayang ataupun sebelum semayang. Jadi itu untuk orang yang masalah khusyuk tadi itu. Dan kalau dia berjaya khusyuk dalam solat dia, Allah Ta'ala isytihar dia sebagai orang mukmin, dan Allah Ta'ala kata dia orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, berjayalah dia. Alladzina hum fi solatihim khusyuk, iaitu mereka yang dalam solatnya itu khusyuk. Baik, itu yang pertama lah yang perlu saya jelaskan, sebab benda ni banyak sangat dalam masyarakat kita.
Kadang-kadang ustaz sendiri pun ceramah di depan, dia pakai ayat ni, dia kata tak khusyuk masuk neraka. Kita mengaji dalam tafsir macam lain, kan? Kita mengaji dalam tafsir macam lain. Ayat ini untuk orang meninggalkan solat, bukan untuk orang yang tak khusyuk dalam solat. Mungkin ada tafsir-tafsir yang saya belum baca, dan mungkin ada pendapat-pendapat ulama yang lain, wallahu taala alam, saya pun tak mau nak salah-salahkan siapa. Tetapi yang masyhur di kalangan para ulama, tafsir kepada ayat ini ialah neraka itu untuk orang yang meninggalkan solat. Untuk orang solat tak khusyuk, ada hadis Nabi SAW beritahu akan diberi pertolongan melalui sembahyang-sembahyang sunat dia. Kalau tak ada juga, itu jadi masalah tu. Kalau tak ada sembahyang sunat pun tak ada, itu jadi masalah sikit lah. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak azab dia ataupun tidak. Baik. Kemudian yang keduanya, berkenaan dengan umirtu an uqatilan nas. Muka surat 22, hadis yang terakhir saya baca tadi. Umirtu an uqatilan nas. Umirtu diperintahkan. Umirtu diperintahkan kepadaku, an bahawasanya, uqatilan nas, membunuh manusia. Nabi SAW diperintahkan untuk membunuh manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampailah mereka ucap la ilaha illallah. Hadis ni hadis sahih. Kategori sahih yang paling tinggi pula tu dinamakan sebagai, kategori dia sebagai kategori muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ialah kesahihannya disepakati. Kadang-kadang ada hadis yang sahih pada Bukhari saja, Muslim tak kata sahih. Riwayat yang ni kata dhaif, riwayat tu kata hasan, ulama ni kata tak sahih, ulama tu kata sahih, dia ada khilaf. Tapi untuk hadis yang ada label muttafaqun alaih, muttafaqun tu daripada perkataan ittifaq. Ittifaq maksudnya setuju. Muttafaq yang dipersetujui, alaih ke atasnya, dipersetujui oleh semua imam-imam ni bahawa hadis ini sahih. Makna kata ini sahih yang paling tinggi, tak boleh nak kata apa. Dan ulama bagi tahu kategori muttafaqun alaih ini dia nombor 2 selepas Al-Quran. Al-Quran paling sahih, nombor 2 hadis-hadis muttafaqun alaih. Lepas tu barulah hadis sahih. Lepas tu baru hadis hasan, lepas tu barulah hadis dhaif, lepas tu baru hadis maudhu'. Paling tinggi muttafaqun alaih. Jadi kita tak bolehlah nak pusing sana sini nak kata hadis ni salah lafaz ke, silap ke apa ke. Tetapi hadis ini kalau tidak dijelaskan akan mendatangkan banyak salah faham. Para orientalis barat sangat suka dengan hadis ni. Sebab inilah yang digunakan dalam hujah mereka untuk melancarkan war against terrorism, dia orang cakap. Dia cakap apa? War against terrorism, perang melawan keganasan. Dan mereka bawa mai hadis ni. Tengok ni, Islam ni mempromosikan keganasan, nak bunuh semua orang sampai mereka ucap syahadah. Ni hadis kan, kita nak cakap apa? Betul-betul terang, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Uqatil daripada perkataan qatlu. Qatlu maksudnya bunuh. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka ucap la ilaha illallah. Macam mana kita nak jawab ni? Betul ke Rasul kita ni sangat dahagakan darah manusia? Kecuali mereka yang ucap syahadah. Maka orang-orang kafir bila dia baca hadis ni yang dipromosikan oleh segala PBB, human rights, apa orientalis sana sini semua, menyebabkan mereka jadi takut dengan orang Islam. Muncullah fobia yang dinamakan Islamofobia. Islamofobik ini datang daripada hadis ini yang dijadikan fitnah oleh mereka. Jadi apa penjelasan kita? Macam mana kita nak faham hadis ni? Macam mana satu orang Nabi yang sangat penyayang, sangat baik, tiba-tiba diperintahkan untuk membunuh manusia sampai dia ucap syahadah. Sedangkan dalam Al-Quran bagi tahu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, kan? Macam mana hadis ini boleh membatalkan ayat Al-Quran pula? Jadi sebenarnya hadis ini dia ada cerita panjang dia. Hadis ini sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ianya merujuk kepada peristiwa pada ketika Nabi SAW menyebutkan hal ini. Ketika Nabi SAW menyebutkan hal ini, Islam sedang diserang dan Islam sedang berada dalam peperangan. Para sahabat Nabi sedang berperang dengan
orang kafir. Ketika itu kafir harbi. Kafir yang saya dah terangkan dah sebelum ni kan. Kafir ada dua jenis. Satu harbi, satu lagi apa nama, zimmi. Satu zimmi, satu harbi. Baik, jadi kafir harbi dengan umat Islam ketika itu sedang berperang dan mereka menyerang Islam, menyerang. Maka ketika itulah Nabi memberikan ucapan bahawa tidak boleh kita berhenti berperang dengan orang kafir ini, kecuali kalau mereka ucap syahadah. Sebab dia pun tengah perang dengan kita, pompang. Nak stop macam mana? Sama ada kita buat peace treaty, yang kita buat genjatan senjata, lepas tu kita sign agreement, sign perjanjian kata kita nak berdamai, ataupun masa tengah perang tu macam mana nak stop kalau dia ucap syahadah kita stop. Macam tu lah maksud dia. Tengah duk perang, kita nak pukul dia, tiba-tiba dia ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita tak boleh bunuh dia. Nabi SAW bagi tahu darah dia, harta dia terpelihara. Sebab apa? Berlaku peristiwa, ada satu orang sahabat Nabi ni tengah duk perang, pompang, dia berjaya jatuhkan satu orang kafir ni. Dia pun hayunlah dia punya pedang dia, nak pukul lagi sikit dekat kepala, tiba-tiba kafir tu cakap, "Pai, tunggu." Dia cakap, "Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Sahabat tadi tu pancung juga kepala dia. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah panggil sahabat tadi. Rasulullah tanya, "Apa siapa hang bunuh dia? Aku dengar kata dia dah ucap syahadah." Sahabat tadi kata, dia ucap syahadah sebab dia takut kepada kematian. Bukan betul pun, tak ikhlas pun. Dia takut aku nak bunuh dia ucap syahadah. Nabi tanya, "Adakah kamu membelah dadanya sehingga kamu mengetahui hal tersebut?" Sahabat itu terdiam. Nabi tanya lagi, "Adakah kamu tahu isi hati dia? Kamu belah dada dia dan kamu tahu isi hati dia?" Berkali-kali Nabi tanya kepada dia, menunjukkan Nabi sangat marah. Kenapa bunuh dia setelah dia ucap syahadah? Maka Nabi keluarkan perintah jelas kepada tentera-tentera muslim, "Wahai tentera-tentera kaum muslimin, kamu peranglah dengan orang-orang kafir yang sedang memerangi kamu ini sampai dia ucap syahadah. Kalau dia ucap syahadah, berhentilah membunuh mereka." Itu maksud dia. Berhentilah bunuh mereka kalau dia ucap syahadah. Tak kira lah betul ke tak betul ke, mereka ni takut mati ke apa ke, kan? Kalau dia ucap saja syahadah, maka dia di bawah perlindunganku. Nabi dah bagi tahu dia di bawah perlindunganku, darahnya, hartanya di bawah perlindunganku. Dan wajiblah ke atas mereka yang dah ucap syahadah tadi tu untuk melakukan solat dan membayar zakat. Tu dia punya maksud daripada hadis ni. Hadis tu dia ada peristiwa dia. Bukannya hadis ini disebut dalam masjid, kita mesti bunuh semua orang kafir sampai dia ucap syahadat. Dah. Hadis itu disebabkan tadi tu. Disebabkan ada sahabat Nabi tu dibunuh juga walaupun orang tu telah ucap syahadah, dan Nabi begitu marah kepada dia. Jadi Nabi keluarkan perintah kepada semua tentera-tentera Islam, kamu dibenarkan untuk berperang sampailah mereka ucap syahadah. Kalau mereka dah ucap syahadah, wajib kamu berhenti daripada membunuh ataupun berperang dengan mereka. Seandainya mereka membunuh kamu, mereka akan dikisas seperti hukum Islam yang telah kita pelajari pada mula-mula tu kan. Yang darah dibayar dengan darah tu. Hukum qisas akan dilaksanakan. Dan hukum-hukum lain dalam Islam akan dilaksanakan ke atasnya. Jadi itu adalah makna di sebalik hadis tersebut. Bukanlah hadis itu disebut secara santai, nak abang kata Nabi Muhammad ni mengajarkan apa orang kata bunuh-membunuh. Dah, memang berlaku dah masa tu. Memang berlaku dah, pembunuhan tu sedang berlaku. Jadi Nabi bagi tahu siap-siap, hampa kena berhenti kalau dia ucap syahadah. Kalau dia tak berhenti tak apa. Selagi dia tak ucap syahadah, tak apa untuk kamu berperang dengan mereka, sama ada kamu mati ataupun kamu mendapat syahid ataupun kamu mendapat kemenangan. Tapi kalau dia ucap je syahadah, kamu kena stop. Macam mana pun alasan kamu kena stop. Tak boleh kamu nak memerangi dia kerana dia sudah menjadi saudara Islam kita. Tak kiralah kamu meragui dia ke, saja-saja cakap ke apa ke, tak boleh. Tak boleh kamu nak bersangka buruk pada dia. Dia ucap syahadah, kita mesti muliakan kalimah tersebut. Itu makna dia. Hadis yang seterusnya, ya Rasulullah, ittaqillah, qala wailak. Awalastu ahaqqa ahlal ardi an yattaqi Allah. Faqala Khalid ibn Walid, ya Rasulullah, ala adribu unuqah? Qala la
la'allahu an yakuna yusalli. Ada satu orang lelaki, dia datang kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, bertakwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah. Baginda menjawab, alangkah malangnya kamu, bukankah aku orang yang paling bertakwa di kalangan penduduk bumi ni? Akulah yang paling bertakwa di kalangan penduduk bumi ni. Bangga diri tak jawab aku tu? Tak, itu fakta. Itu fakta. Fakta ni apabila disebut, ia tidak melibatkan bangga diri tak bangga diri. Ustaz saya pernah bagi tahu, sekiranya saya hafal 30 juzuk Quran dan kawan saya hafal 15 juzuk Quran, saya cakap dekat dia, saya lagi banyak hafal daripada kamu. Adakah itu riak? Adakah itu nyombong, sombong? Tidak, ulama kata. Itu adalah fakta. Itu adalah kebenaran. Betul lah kita lagi banyak hafal daripada dia. Tapi kalau kita kata saya ni lebih baik daripada kamu, yang itu adalah takabur, itu adalah sombong. Jadi Rasulullah kata, akulah yang paling bertakwa dekat dalam dunia ni. Betul lah, dia seorang Nabi, Nabi yang paling agung, Sayyidul Mursalin, kan? Raja kepada semua orang beriman, kepada semua nabi-nabi, kepada semua wali-wali Allah. Bolehlah dia nak claim lagu tu, tak ada masalah Nabi nak claim macam tu. Jadi Nabi pun habaqlah, akulah paling bertakwa di atas muka bumi ni, nak suruh aku bertakwa macam mana lagi dah, kan? Maka Khalid Al-Walid duduk di sebelah Rasulullah. Khalid Al-Walid bagi tahu, wahai Rasulullah, mahukah aku memenggal leher lelaki ini? Sebab dia sudah murtad. Kenapa dia sudah murtad? Apa yang menyebabkan dia murtad kat dalam ni? Apa yang menyebabkan dia murtad kat dalam ni? Ialah dia meragui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama bagi tahu, dalam kitab-kitab tauhid, kita ni yakin iman pada Allah dan Rasul mesti 100%, tak boleh ada ragu sikit pun. Bahkan dalam Al-Quran, baris a i u tu, itu pun kita wajib beriman dengannya. Dan kalau satu baris saja kita tidak beriman, maka gugurlah akidah kita, batallah syahadah kita. Bermakna boleh dihadapkan ke mahkamah dan dilaksanakan hukum pancung. Jadi Khalid Al-Walid dia mengetahui hukum tersebut, dan dia tengok lelaki tadi ni meragui Rasulullah, maka dia tanya pada Rasulullah, patut dah aku bunuh dia? Dia dah ni lah, dah murtad dah ni. Adakah patut kita laksanakan hukuman pancung kepadanya? Rasulullah bagi tahu, jangan. Boleh jadi dia seorang yang menunaikan solat. Boleh jadi dia seorang yang menunaikan solat. Jadi bila dia menunaikan solat, ulama bagi tahu, bila orang tu istiqamah melakukan solat, kadang-kadang memang ada perkataan-perkataan yang menggugurkan syahadah, yang kita tak perasan, yang kita tak sedar, ataupun yang kita jahil tentangnya. Contohnya kita ketawakan sunnah, kita ketawakan benda tu sunnah, kita gelak, kan? Gelak dengan menghina. Contohnya dalam satu hadis, dalam kebanyakan hadis Nabi ni, bila makanan tu terjatuh dekat atas pinggan, dekat luar pinggan kita, adalah sunnah Nabi untuk kutip dan makan. Jadi ada orang gelak, apa ni hang ni hidup zaman bila ni, menjadikan tu sebagai bahan ejekan. Ulama kata boleh jatuh murtad. Ulama kata boleh jatuh murtad. Ataupun dia buat lawak janggut, hang ni simpan janggut apa macam kambing dia pun, kan? Itu sunnah Rasulullah, kita simpan janggut sebab sunnah Rasulullah. Kalau dia mempermainkan perkara tersebut, ulama kata boleh jadi murtad, kerana mempermainkan, mempersendakan Rasulullah, mempersendakan sunnah Rasulullah. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab semua ni. Jumpa Nabi duk gelak, apa orang Islam ni dengan janggutnya, dengan apa selok sinting lah, apalah, kan, duk kata lagu tu, kan? Orang Islam kata lagu tu, ulama kata boleh jatuh murtad. Ini bukan saya kata, ini Imam Ibn Hajar Asqalani bagi tahu di dalam kitabnya. Jadi kadang-kadang orang tu tak tahu, jahil punya pasal. Kadang dia ikut kawan dia gelak, dia pun gelak, kan. Jadi mungkin ketika itu dia sudah murtad, tetapi dia istiqamah melaksanakan solat, maka ketika dalam solat dia bersyahadah semula, maka dia Islam, kembali dia kepada Islam, kan? Kan setiap kali kita solat kita bersyahadah dalam kita punya tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau setiap kali kita solat, kembali kita kepada Islam, ucap syahadah balik, Islam balik. Jadi Rasulullah bagi tahu kepada Khalid Al-Walid, boleh jadi dia orang yang menunaikan solat,
Bermakna dia tak murtad lah. Nanti dia semayang, dia kira masuk Islam balik lah. Boleh jadi dia tak tahu hukum. Sebab Arab yang main ni, kalau kita tengok adalah hadis ni, dia banyak periwayatan yang lain. Dalam hadis ni beritahu lelaki ni ialah lelaki Badawi. Lelaki Badawi ni duduk di padang pasir. Dan mereka ni tak berapa banyak sangat maklumat akses kepada mereka. Tak banyak ilmu sampai kepada mereka. Sebab mereka duduk di padang pasir. Nabi dan sahabat pun semua duduk di pekan. Duduk padang pasir juga lah, tapi pekan lah. Pekan Mekah tu kan, bandar Mekah, bandar Madinah. Yang Arab Badawi ni duduk berkemah-kemah dekat padang-padang pasir tu. Mereka ni masuk Islam juga, tapi mereka ni dengan kasarnya, dengan suara tingginya, dengan Nabi pun lebih kurang. Tapi mereka nak masuk Islam. Mungkin mereka tak tahu hukum. Kalau meragui Rasul itu boleh jatuh murtad. Jadi dia berkata, nanti dia solat, nanti dia kira Islam balik lah. Boleh jadi dia melakukan solat, boleh jadi dia melaksanakan solat. Lebih kurang macam itulah. Baik. Hadis yang seterusnya, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr dalam musnadnya daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, man lam yuhafiz ala salah lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Sesiapa yang tidak memelihara solatnya, dia tidak beroleh cahaya, kejayaan dan petunjuk. Pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Qarun ni siapa? Qarun ni sepupu Nabi Musa alaihi salam dan Harun, yang mana keduanya itu adalah Nabi. Nabi Harun dengan Nabi Musa adalah Nabi. Sepupu mereka Qarun. Sepupu mereka Qarun ni, dia meniaga tak pernah jadi. Meniaga rugi. Jadi dia pun mainlah jumpa sepupu dia. Wahai Nabi Musa, tolonglah doa supaya Allah Ta'ala ni mudahkan rezeki aku. Maka Nabi Musa pun doalah kepada Allah. Allah Ta'ala limpahkan kurniaan begitu banyak kepadanya, dalam keadaan dia tak berapa nak sedar. Biasalah kita doa ni, selagi tak nampak sejuta jatuh depan kita, kita kata doa kita tak makbul. Padahal Allah Ta'ala jawab doa kita ni dengan pelbagai cara. Kan? Kadang kita doa ni dah dimakbulkan, kita tak perasan pun, dan kita tak mensyukuri pun perkara yang Allah Ta'ala makbulkan tersebut. Jadi Allah Ta'ala jadikan dia punya perniagaan dia laris. Dia buat strategi perniagaan ini menjadi semua, dan banyaklah harta dia dapat, sehingga dia jadi orang paling kaya, sangat kaya. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pi ambil zakat daripada dia. Bila pi ambil zakat daripada dia, pi jumpa dengan Qarun kata, pasal apa pula aku nak kena bayar zakat? Aku jadi kaya ni kerana kepandaianku sendiri dalam perniagaan. Ini perkataan dalam Quran ni. Dalam Quran Allah Ta'ala ulang balik apa Qarun cakap. Qarun kata, aku kaya sebab aku pandai. Aku yang pandai berniaga. Aku buat marketing macam ni. Aku buat dia punya iklan dia dekat situ, bubuh dekat billboard, bayar dekat Facebook, bayar dekat Twitter, ambil orang ni tolong promote, ambil artis ni jadikan dia sebagai duta. Aku yang pandai berniaga. Ramai ada orang begitu dalam masyarakat kita. Bila dah kaya tu, semua aku. Berlambak Qarun dalam kita punya masyarakat ni. Qarun perangai macam tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Aku kaya kerana aku pandai berniaga. Itu ayat Qarun dalam Al-Quran. Jadi kita ni, kalau kita orang kaya lah, kalau kita orang kaya, kita berniaga, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadi macam Qarun. Kat dunia mungkin kita tak kena, di akhirat dibangkitkan bersama Qarun. Nah, ya kita bangkit dengan Qarun. Aku ni banyak bersedekah untuk madrasah, banyak bagi duit dekat ustaz-ustaz, banyak bagi duit kat masjid, dibangkitkan bersama Qarun. Pasal apa? Hang kata hang berniaga, hang kaya sebab hang pandai berniaga. Sama dengan Qarun. Tak kira lah hang bagi duit banyak dekat madrasah ke masjid ke apa, tapi hang punya bongkak tu sama dosa dia seperti Qarun. Jadi hati-hati dengan Qarun. Yang kedua Fir'aun. Semua orang tahu lah Fir'aun. Fir'aun ni dia mengaku sebagai Tuhan. Lepas tu Haman ni menteri dia, yang duk bagi nasihat dekat dia. Duk kata tuan buat macam ni, tuan buat macam tu. Dia lah yang duk tolong plot macam-macam. Jadi Fir'aun dengan Haman ni Allah Ta'ala laknat dia. Dan terakhir ialah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni ialah orang munafik di zaman Rasulullah. Dia ketua orang munafik. Kesemua dalil yang disebutkan sebelum ini menyatakan hukum kufur kepada orang meninggalkan solat. Nabi bersabda kepada Muaz bin Jabbar radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahullahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah hamba dan utusannya, melainkan Allah mengharamkan api neraka baginya. Justru orang yang melewatkan solat fardu sehingga keluar daripada waktunya ialah pelaku dosa besar, dan orang yang meninggalkannya
terus menerus, maksudnya satu solat fardu meninggalkannya terus. Satu solat fardu sama seperti orang yang berzina dan mencuri, kerana meninggalkan setiap solat fardu atau tidak menunaikannya merupakan dosa besar. Jika dia melakukannya berulang kali, dia termasuk dalam kalangan golongan yang melakukan dosa besar, melainkan apabila dia bertaubat. Sekiranya dia sentiasa meninggalkan solat pula, dia termasuk dalam kalangan orang-orang paling rugi, paling celaka dan paling berdosa. Baik, walaupun dalam hadis-hadis menyebutkan bahawa orang tak solat ni adalah kufur. Kufur ni apa? Murtad lah. Murtad, terkeluar daripada agama. Berapa ramai orang tak semayang. Macam mana mereka ni meniaga apa semua kan? Mereka ni kadang kerja potong ayam kan, sembelih ayam, tapi tak semayang. Kerja di kilang kan, tak semayang. Zuhur, asar apa semua tak semayang. Macam mana dengan sembelihan mereka kita duduk makan? Ada cok halal jakim. Macam mana dengan sembelihan mereka? Sedangkan mereka tak semayang. Kita pula pergi kat restoran tu meniaga apa ni, tom yam ke, kedai mamak ke apa ke, waktu maghrib ke, isyak ke, asar ke, zuhur ke, duduk ada di situ lah, duduk bohlok kat orang tak semayang. Macam mana dengan mereka punya masakan apa semua mereka ambil duk masak bagi kita makan tu? Macam mana keadaan dia? Jadi ulama bagi tahu, ulama kata walaupun dalam hadis menyatakan orang meninggalkan solat itu kufur, tetapi macam yang saya bagi tahu tadi lah, bila dia dah start semayang balik, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dikira masuk Islam balik. Dia tinggal semayang lagi, kufur lagi. Lepas tu esok dia semayang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ucap syahadah balik. Kan? Jadi ulama pun kategorikan orang yang meninggalkan solat fardu ini adalah pelaku dosa besar, dan kalau dia tidak bertaubat kan, sebelum dia mati, dikhawatiri dia mati sebagai orang bukan Islam kalau dia tidak mengucapkan syahadah sebelum dia mati tu. Jadi katakanlah dia tinggalkan solat banyak, dikira dah kufur dah kan. Lagi katakanlah dia nak mati dah ni, tiba-tiba dia buatlah solat dia yang terakhir, maka dia dikira masuk Islam balik. Macam itulah keadaan dia. Dan ulama kata nak hukum sebagai murtad pun semua ni agak berat, agak susah. Sebab kadang-kadang orang tinggalkan solat ni kerana malas. Ada orang tinggalkan solat ni kerana dia ingkar. Jadi ulama bagi tahu, kalau dia meninggalkan solat kerana malas, maka dia dikategorikan sebagai fasik sahaja. Fasik ni orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan. Dia adalah pelaku pendosa besar secara terang-terangan, yang mana kalau dia tak minta ampun daripada Allah, Allah Taala tak ampun dia mati, dia perlu masuk ke neraka dulu, barulah masuk ke dalam syurga Allah pada akhirnya, selagi mana dia mempercayai kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau meninggalkan solat kerana malas. Tapi kalau dia meninggalkan solat kerana dia ingkar kepada perintah solat. Ingkar ni apa? Dia tak percaya solat tu wajib. Dia kata tak payahlah solat-solat ni semua, merepek hak tu adalah kufur, murtad terus. Itu murtad terus, dia kena ucap syahadah secara rasmi untuk dia masuk Islam semula. Jadi ulama pun pecahkan kepada dua golongan tu. Dia tinggal semayang yang macam mana? Kena bawa dia ke mahkamah. Hakim kena tanya dia, hang tinggal semayang pasal apa? Malas. Okey, hang lah ni kena bertaubat, hang fasik. Kan? Kena bertaubat. Kalau tak mau taubat, kita kena rotan dia sampai dia mau semayang. Itu ada dalam hukum jenayah kan, hakim kena tangkap dia. Tapi kalau tanya dia pasal tak semayang, aku tak percayalah semayang ni semua tak betul ni kan, tak payah semayang tunggang terbalik apa semua ni kan. Yang tu murtad. Maka hakim wajib untuk memperingatkan dia, kena ajak dia apa semua, ajak dia untuk masuk Islam balik. Kalau dia tak mau juga, dihukum pancung kepala dia. Itu yang disebutkan dalam kitab. Baik, jadi itu dosa yang keempat habis. Nanti kita akan masuk dosa yang kelima, tidak menunaikan zakat. Berkenaan dengan solat fardu ni tuan-tuan, sangat-sangat penting. Ulama bagi tahu ia adalah amalan yang paling penting, sehingga kan dalam hadis bagi tahu mula-mula sekali akan dihisap apabila kita bertemu Allah ialah solat. Kalau solat kita ni elok, maka amalan-amalan lain, puasa, zakat apa semua akan diterima oleh Allah. Tapi kalau solat kita ni tak sempurna, tak cukup, maka kita punya puasa, zakat, haji semua ni Allah Taala tak pandang dah. Itu masalah dia. Jadi ulama bagi tahu empat mazhab ni sepakat, empat mazhab sepakat, sesiapa yang meninggalkan solat, siapa yang meninggalkan solat fardu kan, secara sengaja ke, terlupa ke, tak teringat ke, apa alasan sekalipun, kecuali uzur syar'i seperti orang perempuan yang kedatangan datang bulan, maka wajiblah untuk diqada semula. Kalau orang perempuan datang bulan tak payah qada. Tapi selain daripada tu, waktu zaman jahiliah ke, saya bertaubat umur 30
balik umur 15 tahun tak semayang, umur 30 baru kena masjid, 15 tahun tu semua dia kena qada balik semuanya. Ini sepakat ulama empat mazhab. Dia kena qada balik subuh, zuhur, asar, dan dia kena apa orang kata buat kira-kira. Buat kira-kira. Kami dulu masa masuk ke madrasah dulu, pertama sekali kami akan ditanya tentang solat qada. Ada dulu biasa tinggal semayang? Ada. Kalau ada, buat satu buku hutang, tulis berapa banyak semayang yang pernah tinggal. Start balik umur berapa? Start balik kata umur 13. Sampai umur berapa hang semayang penuh? Umur 17. Okey, berapa tahun tu? Kira berapa tahun. Satu tahun ada berapa semayang? Tulis dan mulalah qada. Semua semayang sunat tu diganti dengan qada. Bangun tahajud waktu malam, buat semayang qada. Waktu duha, buat semayang qada. Waktu qabliyah ba'diyah, buat semayang qada. Sentiasa buat semayang qada sampai habis. Kan? Sebab itu adalah tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disepakati oleh empat mazhab. Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in ni kitab yang terkenal digunakan dalam mazhab Syafi'i, menyatakan Imam Suyuti ni begitu mengambil berat tentang solat, tentang qada solat ni, sehingga kan dia qada solat untuk ahli keluarganya yang sudah meninggal dunia, tetapi dia tahu pernah meninggalkan solat. Sampai macam tu kan? Tapi kita tidak diberatkan untuk solat orang lain, kita ambil ni saja, ambil berat solat kita saja. Jadi mudah-mudahan kita semua selamatlah nanti. Kita pun tak tahu bila nak mati. Hari-hari dengar berita orang mati, kita tak tahu bila giliak kita. Dan mati tak ada masalah, semua orang akan mati. Giliak bila tu tak tahu, hari ni ke, esok ke, lusa ke, semua orang akan mati. Yang kita risau ni, mati macam mana, dan selepas mati tu apa berlaku kat kita, kan? Macam mana dengan solat kita? Kalau Allah Ta'ala tanya, hang punya solat masa umur 18 dulu, hang tinggal ni pemain bola punya pasal, kita nak jawab apa? Tak boleh jawab. Ada tinggal kewajipan pada Allah, maka kena qada. Ulama kata kalau dia berusaha untuk qada dan tiba-tiba dia mati dalam usaha dia untuk qada, insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan semua dosa dia. Kalau dia ada usaha untuk qada, dia ada usaha, makna kata dia dah buat buku lah, apa semua, dia pun tiap-tiap hari qada, tiba-tiba tak dan habis qada dia meninggal, insya-Allah diampunkan. Tapi kalau dia tak ada usaha apa, biar pilah, lama-lama tu kita taubat cukup lah. Tak boleh lagu tu. Ulama kata tak boleh. Dia mesti sempurnakan qada dia. Dia kena ada usaha, tunjuk pada Allah yang dia sungguh-sungguh nak habiskan qada dia, baru Allah Ta'ala ampun dia. Tapi kalau dia tak tunjuk usaha dia untuk qada, kan, maka kita serahkan dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala nak ampunkan dia ataupun tidak. Tapi ulama bagi tahu adalah lebih baik kalau kita ni berhati-hati sebelum kita mati. Sebab kita dah tahu solat ini sangat berat. Sangat-sangat berat hisab dia, maka kita pun perlulah beratkan. Anak-anak kita jangan biar mereka tinggal solat. Nanti bila mereka dah tua, mereka akan menyesal, baru tahu kata semua solat ni penting, kena qada pun semua. Nanti dia akan salahkan kita, pak aku tak bisa sabar pun. Dia biar pi aku duk tengok drama pukul 7, tinggal semayang maghrib pun semua, buat tak tahu ya. Padahal pak aku, mak aku ni duk pi masjid, duk dengar ceramah, dengar kuliah, ustaz duk cerita apa semua. Dia boleh buat tak tahu. Jadi kita ni tak mau kena tuntut dengan anak-anak kita ni. Dalam Quran Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, ibu bapa anak semua akan saling melarikan diri di hari akhirat nanti kerana tak mau dituntut. Jadi kita janganlah bagi ruang kepada waris-waris kita tuntut kita. Kita ajaklah mereka untuk solat, jaga solat, jangan tinggal solat dan sebagainya, terutamanya yang sudah baliag. Baik, kita berhenti sampai dekat ni saja. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.